Ketegangan kaum di Malaysia didakwa semakin ketara sejak kegagalan UMNO dan BN untuk mendapatkan sokongan undi popular pada pilihan raya umum 5 Mei lepas. Walaupun berjaya membentuk kerajaan pusat, sebahagian besar daripada 30% penduduk Cina dan masyarakat Melayu di Semenanjung dikatakan mengundi pembangkang. Jika dahulu, faktor ekonomi mampu meredakan keadaan. Namun, hari ini, ekonomi negara yang semakin lesu dan ditambah lagi dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan mula mencengkam dan menggusarkan rakyat. Ini akhirnya menyaksikan keresahan mereka bertukar menjadi isu perkauman. Minggu lalu, tercetus ketegangan kaum apabila sekumpulan NGO yang menggelarkan diri mereka sebagai Majlis Jemaah NGO Islam Malaysia dan menyembelih 4 ekor ayam serta melumur darah pada kain rentang yang tertera gambar pemimpin pembangkang. Perhimpunan ini dikatakan sebagai membantah penghinaan terhadap kepimpinan Melayu yang di-Pertuan Agong dan agama Islam serta maruah Melayu oleh segelintir ahli politik yang didakwa Komunis Cina. PAYU 13, orang-orang Melayu dan agama Islam tidak henti-henti dipersendakan di negara kami sendiri. Dengan berbagai reaksi dan perangai serta provokasi yang ditunjukkan oleh segelintir ahli politik serta pemimpin-pemimpin Cina dan Kristian terhadap orang-orang Melayu dan agama Islam khususnya. Kuasa Komunis Cina terus mencetus provokasi di antaranya dengan menghalang penggunaan kain tudung oleh wanita-wanita Islam, kepala babi dibuang di dalam sungai di penempatan Melayu, kaki tangan bank yang beragama Islam tidak dibenarkan solat, mengajak umat Islam berbuka puasa dengan sup babi, dan terbaru adalah anak-anak Melayu di pasar makan rumput oleh guru Cina di sebuah sekolah dinas kebangsaan Cina. Kenaikan harga barang seperti yang diheboh sekarang ini juga adalah satu lagi jenis propaganda bagi memburukkan kepimpinan Melayu. Mereka cuba mencetus kebencian dan memperkotak-katikkan kepimpinan Melayu agar rakyat membenci dan menghina kepimpinan Melayu. Antara mereka yang menjadi bidasan NGO Melayu adalah Ahli Parlimen Gelang Patah, Lim Kit Siang, Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guang Eng, Ahli Parlimen Seputih, Teresa Kok, dan Adun Macang Bubuk, Lee Kai Lun dari PKR. Saya mewakili rakyat Malaysia, rakyat Cina, tak kira bangsa. Saya minta pemimpin pembangkang, tolong jangan buat kecoh. Okey, kita mau keamanan dalam Malaysia. Di negara mana-mana pun tak aman, hanya Malaysia yang aman. Saya harapkan, okey, harap pemimpin pembangkang tolong jangan bangkitkan lagi. Okey, peristiwa-peristiwa yang lepas. Okey, kita sini mau keamanan, kemakmuran. Aman Malaysia! Aman Malaysia! Aman Malaysia! Perhimpunan yang dihadiri kira-kira 30 peserta itu dikatakan sebagai reaksi kepada video satira politik Tahun Baru Cina yang dilakonkan Kok dengan tajuk Wonderful Malaysia, Chinese New Year 2014 dan flash mob oleh Lee di Pulau Pinang yang kedua-duanya mengetengahkan isu-isu ekonomi yang membebankan rakyat. Bagaimanapun, tidak semua ahli politik mahupun pertubuhan bukan kerajaan bersetuju dengan tindakan berkenaan. Bagi ahli Parlimen Kuantan, Fuziah Saleh, perhimpunan seumpama itu tidak harus dibenarkan oleh pihak berkuasa. Dia memalukan orang Melayu Islam sebab Islam does not teach the Muslims to practice like that. Islam it contradicts Islam, to actually lomo darah dan sebagainya, sebab Islam tak pernah mengajar cara begitu, because Islam has always preach about peace and tolerance and hormat menghormati di antara kaum. I think Malaysia is really going to be going down the wrong way. This contradict racial harmony. We should learn from the incident of 13 May that we should be more tolerant and orang kata lebih bersatu, untuk membina satu bangsa Malaysia. Dewan Muslimat PAS juga menyela tindakan NGO ini. Menurut timbalan ketuanya, Dr. Siti Mariam Mahamud, tindakan pemimpin NGO berkenaan bukan sahaja tidak matang, tetapi bercanggah dengan akhlak Islam sendiri.
ketiga-tiga NGO Islam ni dah nak jadi macam satu trend. Ada NGO kepala lembu, ada NGO sekarang NGO kepala ayam ke apa. Ayam. Semuanya menjadi semuanya sebenarnya tujuannya satu saja, adalah untuk mengheret orang Melayu, menaikkan kemarahan orang Melayu dan untuk menimbulkan kemarahan Melayu Islam terhadap bangsa lain. Ya, apa yang mereka harapkan daripada sini adalah mungkin satu pergaduhan yang akan berlaku untuk justify tindakan mereka. Ya, jadi kita harap seru kepada publik jangan terperangkap. Enough 13 Mei itu sudah berlalu, cukup, dan kita perlu jangan terlalu orang kata terikut-ikut dengan kumpulan-kumpulan yang ada kepentingan ini. Ya, kalau kita bagi pertubuhan bukan kerajaan, Jihad untuk Keadilan, Majlis Fatwa Kebangsaan perlu mengeluarkan kenyataan sama ada mereka bersetuju dengan tindakan kumpulan yang dianggap terlampau itu. To me, this group who has come and said these things, I'm not so sure whether they understand what they was doing or whether they provoke. I'm not going to. I feel sorry because they're all my friends also. Now, when they say insulting Malay's leadership and Islam, to me, National Fatwa Council is there. They came with a fatwa, Bersih is haram. Mufti Perak came and said, oh, Turun is you can actually slaughter people if they come for the Turun. So what I've done is, I'll distribute this. I've written to the National Fatwa Council. I've spoken to ulamas out of this country already, in 3 different countries. I sent them the information and I got confirmation that this is one of the most un-Islamic acts ever can be committed. Sesetengah pihak pula berpendapat provokasi kaum dan agama sejak beberapa bulan lalu sengaja ditimbulkan sebagai usaha untuk menutup isu peningkatan inflasi. Ia juga sebagai usaha bagi rakyat melupakan kesengsaraan hidup yang terpaksa dialami mereka. Namun, di sebalik semua itu, penasihat DAP Lim Kit Siang menaruh harapan bahawa perpaduan rakyat yang dijalin sejak negara merdeka masih boleh diselamatkan. Katanya, sebahagian besar rakyat termasuk penyokong Pakatan Rakyat mahupun BN masih cintakan negara dan keamanan. Sebaliknya, menurut beliau, hanya segelintir sahaja yang mahu wujudkan kekecohan. I believe the majority of Malaysians, sama ada dalam DAP, PKR, PAS, dalam Pakatan Rakyat atau dalam BN. We give credit to the people in PN, in MCA, UMNO, Gerakan, and all the 13 Bangsa National Parties. Overwhelming majority tak mau 13 Mei, tak mau kacau pilau, tak mau trouble dalam Malaysia. Betul? Because we are all patriots. We love this country. If I don't love this country, why I spent 48 years of my life to bring about political change? Why Dato' Sri Anwar faced all those trials and tribulations, going to jail, coming out to jail to bring about change, because we love Malaysia. We are patriots of Malaysia. And all of you are here because you love Malaysia. You don't want trouble. Who wants trouble? So those who say, what about May 13? They are the real traitors. I believe the majority of Malaysians in BN, in PR, we do not want May 13. We do not want trouble. We do not want racial chaos or religious conflagration. We want peace, harmony, progress, prosperity for all Malaysians. Who is standing in the way? A small group of people. Tinggal hanya 6 tahun lagi sebelum sasaran Malaysia menjadi negara maju. Namun, perkembangan ekonomi yang tidak bertenaga serta perpaduan kaum yang rapuh hari ini menyebabkan ramai yang tidak yakin Malaysia mampu mencapainya menjelang 2020. Setakat ini, kerajaan dilihat gagal menangani isu dan masalah yang nampaknya tidak mudah diselesaikan dalam jangka pendek ini. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Pemandu, Datuk Seri Idris Jalla, penyelesaiannya cukup mudah. Katanya, rakyat tidak seharusnya terlalu sensitif dan semua perkara mahu bersangka buruk sepanjang masa. I made the statement today that I do believe that we can be overly sensitive in Malaysia lah. But I think we need to laugh a little bit more. We need a bit more humor lah. Cannot be too serious. You know, when someone says certain things that you don't agree, it's okay. They are entitled. After all, we've said we want freedom of speech, ma.
If you want freedom of speech, sometimes they tell you the things you like, sometimes they tell you things you don't like. So that's what it means. If Zahid Hamidi says the things you don't like, it's okay. That's freedom of speech, isn't it? That's the point I say. If Teresa Koch said what she has to say, that's okay too, and it may be bad taste to some others. But that's freedom. When you believe in democracy, your mature democratic emancipation, we got to make sure that we are prepared to say to each other, I understand why you're saying that. You know, perhaps engage them and ask, why do you put it like that? Give an opinion lah, but cannot be too serious. And I do believe that Malaysians, we need to laugh a little bit more. Jika nasihat Datuk Seri Idris Jalak itu dijadikan iktibar, rakyat Malaysia tidak seharusnya bermasam muka sesama sendiri. Mereka sepatutnya bersifat lebih matang dalam melakukan sesuatu tindakan di luar batasan undang-undang maupun menggurus perasaan dan sentimen kaum lain. Jangan kerana provokasi pihak berkepentingan, kita menggadaikan keamanan negara yang kita kecapi. Syah Syarif melaporkan untuk Kini TV.